Anda bertanya, saya menjawab. Dalam video kali ini kita bincangkan apakah benar suplemen itu penting untuk kecantikan kulit. Perlu ke makan suplemen? Hai, perbincangan kali ini sedikit berbeza. Tak bincang pasal skincare produk, tak bincang pasal bahan-bahan dalam skincare produk. But, kerana ramai yang bertanya dan ramai yang menyangkalah kan, sebab dia orang tanya saya soalan, Puan Mary makan suplemen apa jadi timbullah soalan yang lain juga, iaitu perlu ke makan suplemen? Jadi saya buat pengisytiharan lah terlebih dahulu. Saya tak makan suplemen. Buat masa ni tak ada lagi lah makan suplemen. But in this video kita nak bincang tentang perlu atau tidak memakan suplemen untuk tujuan kecantikan kulit atau in general kesihatan. Right, first thing first, kita kena faham dulu apa itu suplemen. Suplemen kan, ia bukan makanan yang kita pakai hari-hari. Ia adalah disebut makanan tambahan, or in other word adalah makanan penambah diet atau nutrisi yang dalam keadaan di mana kita tidak boleh mendapatkan nutrisi tersebut daripada bahan makanan yang semula jadilah, yang boleh kita makan bukan dalam bentuk tablet, ya. So setakat tablet kan, so suplemen dia wujud dalam pelbagai bentuk. Selain daripada tablet, ada dalam serbuk, tambah dalam lain, kena bancur-bancur. Yang paling senang tu dalam tablet lah. Ada juga dalam bentuk sekarang macam sachet macam tu saja. Tolak masuk ke dalam, ya. Ada juga dalam bentuk kapsul, kapsul lain, tablet lain, macam-macam bentuk lah, ya. So basically dia adalah makanan tambahan. So bila sebut tambahan, bukannya ditambah di atas makanan, ya. Dia adalah kalau perlu baru tambah, ya. Dekat Malaysia ni saya rasa suplemen yang sangat popular ada 3. Yang ni disebut selalu oleh kawan-kawan saya yang juga terdiri daripada mereka yang berminatlah dengan suplemen ni, iaitu yang popular kat Malaysia ni ada 3, iaitu sama ada suplemen untuk kurus, suplemen untuk putih, suplemen untuk ketat. Yang faham tu fahamlah. Dia memang 3 topik ni memang yang utama, yang hot, yang laku, ya. Walau bagaimanapun, ya, saya bukan seorang yang mengatakan bahawa suplemen itu tidak perlu. Saya berpendirian bahawa suplemen itu perlu kalau perlu. Itu dia. Berlapik-lapik lagi cakap ni. So, kalau pendirian saya tadi saya sebutkan suplemen ni perlu jika perlu. So, kita kena lihat golongan mana yang memerlukan suplemen. So, number 1, golongan yang penting memerlukan suplemen ni kanak-kanak yang mengalami tumbesaran. So, kadang-kadang diorang ni kan tak makan sangat buah, tak makan sangat mungkin sayur-sayuran pun kurang. So, atas nasihat doktor diberikanlah suplemen untuk dia makan. So, itu boleh. So, antara yang lain pula, contoh ibu mengandung perlukan suplemen, dan bukan semua suplemen dia boleh bantai masuk makan. Tak macam tu. So, suplemen yang mana biasanya mengandung ni orang ambil contoh asid folik. So ini bagus untuk perkembangan bayi dalam badan, yang mana asid folik ini dalam bentuk kapsul atau pil ni sukar didapati dalam makanan, ataupun dos yang diperlukan ketika mengandung tu lebih tinggi. So kenalah makan asid folik. Saya bercakap berdasarkan pengalaman sendiri. Okey. Yang lain juga adalah warga emas. So warga emas, contoh saya bagi contoh dia perlu makan makanan sihat yang mengandungi segala nutrisi, tetapi contohlah ada penyakit ke, atau gigi tak ada ke, susah nak kunyah ke. Jadi doktor berikanlah suplemen untuk memberikan nutrisi yang biasanya kita dapati daripada makanan sebenar, supaya orang tua-tua macam ni boleh makan, ya, dan kesihatan dia pun terjaga. But still, at its best, kita mesti dapatkan nutrisi ataupun segala bentuk vitamin dan manfaat ni daripada makanan sebenar. Okey. Kenapa suplemen ni menjadi isu ataupun topik yang hangat pada zaman sekarang ini? Saya rasa ada beberapa sebab. Number 1 adalah banyaknya golongan popular, golongan yang dipanggil influencer, menunjukkan cara hidup mereka yang memakan suplemen lah. Dia mewar-warkan, they get their clear skin, fair skin from eating this and that supplement, ya. Jadi
dengan kuasa social media, benda-benda macam ni memang sampai dengan cepat kepada orang umum seperti kita ni. Dan kalau kita tengok hari-hari, setiap hari, memang sangat mudah terpengaruh. Apatah lagi baca testimoni lah, apatah lagi kita tengok dia punya ada promosi harga lah ya. Dan satu lagi adalah kerana teknologi ataupun sistem online ni dia mudah dibeli. So tanpa perlu tanya dengan doktor, kita nak beli apa-apa je, memang boleh klik, purchase. Put in the basket, apa kita panggil? Add to cart. And then klik, senang. So that's why dia boleh menjadi isu, sebab kita tidak ada satu sistem untuk mengawasi sama ada pembelian ataupun penggunaan suplemen tu betul-betul digunakan dengan betul ataupun salah guna. Tak ada ya. Kedua, bagi saya kenapa isu ini hot adalah macam saya sebut tadi, suplemen di Malaysia yang popular ada 3 kan, kurus, putih, ketat ni. Kerana ada pandangan yang wujud dalam masyarakat kita secara umumnya, sadly this exists, iaitu orang yang cerah, orang yang kurus ni adalah orang yang cantik. So bekerja-kerjalah manusia yang lain untuk mencapai benda yang sama, which is to me not really something that I bincangkan ya. Kalau Cik Puan perasan apa yang saya bincangkan dalam channel saya through my social media, this is not something yang saya kata mesti cerah, mesti putih, mesti cantik. No, not like that. Sehingga ada satu dalam social media saya ternampak kerana ditunjukkan oleh somebody, ada yang menunjukkan bahawa kalau nak cerah tu biar cerah ataupun putih macam mayat. Sampai macam tu sekali kita panggil propaganda yang diwar-warkan dan menyebabkan ramai terpengaruh dan menyebabkan ramai orang fikir, okey, bila mana dos propaganda dikeluarkan, so yang berkulit gelap tu tak lawa, so dos berkulit gelap ataupun yang medium tan skin tu berusahalah nak jadi cerah pula, which is not good. Isu yang ketiga juga bagi saya adalah bila mana ramai orang ni memang cenderung datang daripada bangsa yang melawan. Maksudnya kalau doktor larang lagi dia nak buat. Contoh kan, ya, saya memahami di kalangan rakan-rakan saya yang bekerja sebagai bekerja dalam bidang perubatan, ya, doctors, all those people, memang mereka faham bahawa penggunaan suplemen ni kalau kita makan dengan betul tidak diperlukan. Malah kalau kita ambil terlalu berlebihan, dan ini memang berlaku di kalangan orang yang saya kenal, boleh mengalami kerosakan hati, boleh mengalami kerosakan buah pinggang akibat daripada penggunaan ataupun pengambilan suplemen yang tak diperlukan oleh badan. So your body have to overwork to actually memproseskan benda-benda yang tak berguna ini, ya. Jadi sebenarnya kita berlaku zalim terhadap badan sekiranya kita menggunakan ataupun mengambil suplemen yang your body does not need. So sebab itulah benda dia diisukan. So janganlah jadi bangsa melawan gitu. Jadi bangsa yang mengkaji, kemudian pilih untuk patuh atau sebaliknya. So, apa yang patut dilakukan bila kita sampai pada isu berkaitan suplemen ini? Number 1, penting adalah tahulah keperluan badan sendiri. So, if you think that you are lacking of, contohlah kulit tak berapa nak lawa, so rasa macam perlu vitamin C for your general health, pertama sekali ambil dalam bentuk yang natural form dahulu. Makanlah buah, makanlah apple, makanlah pisang, buah-buah tempatan tropical, lagilah kaya dengan all those multivitamin. Malah ada yang disebut sebagai superfood tau. Ya, contoh nanas kan, nanas tu salah satu bentuk superfood. Nanas murah je dekat Malaysia ni. Kalau kat luar negara, duduklah dekat luar negara tu baru tahu berapa mahalnya buah-buah tropical yang kita boleh dapat dekat tepi-tepi jalan kat atas lori tu je. Murah je tau. So, eat in natural form terlebih dahulu, kan lebih enjoy, sebab bukan sahaja kerana dianya mudah didapati tau. Manfaat dalam natural form ni dia bukan hanya datang dalam bentuk vitamin, dia ada benda lain, contoh fiber, ada bahagian-bahagian ada serat, ada bahagian-bahagian komponen yang mana tidak kita jumpai dalam bentuk suplemen. Okay, you must understand what your body need. So number 1. Number 2, penting adalah dengar nasihat pakar. So maksudnya if you believe you need supplement because of certain condition that you experience, please go check with the doctor first. Dengar nasihat doktor terlebih dahulu, dapatkan pemeriksaan terlebih dahulu, then you can go for the supplement sekiranya doktor bagi tahu diperlukan. So dengarlah nasihat doktor, tu paling penting. Orang yang pakar patut kita dengarlah kata orang yang ahli dalam bidangnya. Yang ketiga, ya, bagi saya penting untuk mengetahui bahawa
badan kita dia ada had tau. So ada benda yang diperlukan, ada benda yang tak diperlukan, ada kuantiti yang diperlukan, ada kuantiti boleh jadi berlebihan. So dalam isu suplemen ni kita takut kuantiti ataupun dos ataupun nilai yang kita makan tu sebenarnya dah terlebih untuk badan. So your badan have to singkirkannya, tak berguna juga. Right? So paling penting kena ingat bahawa suplemen tidak boleh mengambil alih tugas dan fungsi dan manfaat dan kepelbagaian dan nutrisi, panjang tu sebenarnya itu, daripada makanan yang sebenar, real food, ya, real food. I'm talking about that. So kita beringat-ingatlah ya, kalau kita next time if you see any iklan about supplement and if you know that you do not need it, tekan X pangkah, close it. Alright? Get real food. At the end of the day, itulah yang diciptakan Tuhan, yang terbaik untuk your body. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.